Okey. So nampak tak? Nampak? Saya clear, alhamdulillah. Okey. Boleh teruskan insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, so Liza, mulanya Liza terjumpa dengan content marketing ni sebab apa tahu? Sebab Liza memang dah lama cari platform untuk simpan emas. Liza sebelum ni buat bisnes kecil-kecilan sebagai suri rumah. So Liza dapatlah keuntungan sikit-sikit tu. Liza nak simpan lah, daripada simpan dekat bank tu asyik boros, maksudnya asyik boros, asyik bocor. Sebab apa? Hujung bulan akan korek balik untuk berbelanja. So Liza cari platform untuk simpan emas. Liza terjumpa content marketing di mana boleh simpan emas serendah RM10. Liza berminat content marketing sebab serendah RM10. Okey. Kemudian Liza joinlah kelas macam-macam ni, kelas GGC kan, kita setiap minggu kan ada kelas kan. So Liza belajar melalui Zoom sebab masa tu tak ada kelas BOP lagi tau. So secara Zoom hari-hari masuk kelas. Dan Liza berminat pula dengan fasiliti GCA tau. GCA tu adalah selamatkan belajar hangus. Jadi Liza cakap, bestnya ada lagi satu fasiliti yang best, iaitu GCA. Okay. Kemudian Liza dah buat dah GCA, GSA. Cuma Liza masuk lagi kelas mengenai Kerjaya. Okay. Masa tu Liza tak pandang lagi GE sebab kita tak berapa ada modal kan. Tapi lepas masuk kelas, Liza mereka didedahkan mengenai Kerjaya di content marketing mula dengan introducer. Okay. So dia cakap, rupanya dekat dalam content marketing bukan setakat nak simpan emas, tapi kita ada Kerjaya. So sebelum ni kan Liza ada buat bisnes kan. So Liza memang suka jana income daripada rumah. Lepas tu Liza dah masuk kelas tu, Liza cakap, saya nak jadi introducer. Okay. So the next day-nya, Liza terus upgrade jadi introducer. So bermulalah Kerjaya Liza di content marketing bermula daripada level bawah, iaitu introducer. Okay. Sekejap saya tunjuk. Okay, inilah laluan Kerjaya daripada introducer. So Liza start pada introducer. Di mana Liza tertarik dengan kelebihan jadi introducer, iaitu dapat cashback ataupun goldback daripada pembelian sendiri. So Liza tu beli emas dapat lagi extra emas, dapat commission. So macam tertarik sangat kan. So mereka cakap kalau selain pada belian peribadi, kita juga boleh share pada kawan-kawan. And then bila mereka register under referral kita, link referral kita, mereka membeli emas, kita pun dapat commission. So macam seronoknya. Saya cuma berkongsi tentang manfaat ataupun kelebihan simpan emas di content marketing. Jadi saya cakap best lah macam ni. So daripada saya start join content marketing bulan Jun 2022. So hari ni adalah genap setahun sebulan lah. Setahun sebulan. Okay, so the next day ni jadi introducer dan Liza decide, saya rasa saya nak tukar bisnes lah. Saya cakap kat husband, saya nak buat content marketing. Lepas tu suami cakap, apa benda content marketing tu? Dia macam ragu-ragu masa tu. Saya cakap, biar betul ni. Sebab sebelum ni bisnes yang saya buat tu memang adalah income-nya setiap bulan tu. Kan? So dia macam nampaklah saya punya progress dalam bisnes yang lama. Lepas tu saya cakap saya nak tukar, saya nak tukar kepada bidang yang lebih best, iaitu bidang emas. Sebab saya memang suka emas. Saya memang ada kesimpan emas tapi dalam emas perhiasan. Saya tak pernah ada simpan gold bar ataupun dinar ni. So saya tak tahu langsung tentang gold bar ataupun panggil apa emas 999 ni. So saya tak tahu langsung pasal bab emas ni. So saya sebelum saya approach suami saya kena buat due diligence dulu kan. Mestilah saya kena yakinkan suami saya tentang content marketing. Sejak pertama kali saya join tu, saya non-stop, saya search segala segi tentang content marketing, YouTube kan, semua saya search. Lepas tu, and then saya dah jadi introducer tu, saya non-stop share dekat WhatsApp status. Sebab bisnes yang lama tu saya still lagi on. Tapi saya macam saya nak cuba-cuba dulu. Saya pun WhatsApp status, saya bermula dengan WhatsApp status, non-stop saya share. Saya cakap saya berminat dengan simpanan serendah RM10. Sebab saya suri rumah. Kemudian tak lama lepas tu
dia bertanya tentang quarter metal. Ya Allah, macam ramai juga yang berminat tentang quarter metal, tentang simpanan emas. Lepas tu saya terus stop bisnes yang lama. Saya terus bukakan lagi, sebarkan lagi melalui media sosial saya, iaitu di Facebook. Dan Facebook saya dah tukar, saya dah delete semua yang bisnes lama, saya tukar kepada quantum metal. Sejak tu, sejak hari pertama tu non-stop, dan kemudian 2 bulan seterusnya. 2 bulan seterusnya saya cakap kat suami saya nak jadi dealer. Alamak, dia cakap apa benda pula dealer ni kan? Dia kata apa pula dealer ni? Okay, so saya kena minta restu daripada dia. Sebab masa introducer tu saya buat secara senyap sebab dia tak tahu lagi. Okay, sebenarnya bila saya dah betul-betul fokus, saya dah memang dah decide lah nak jadi dealer, saya kena minta tolong dia, minta restu dia dan support saya. Sebab sebab apa? Sebab masa saya jadi introducer tu, saya masa bulan 6 tu, bulan 7 tu viral tentang quarter metal tau. Mengenai quarter metal ni lah scammer. Lepas tu saya punya kakak ipar yang sekeliling saya tu macam, Liza berhati-hati tau dengan quarter metal ni. Ramai dah netizen, dia baca bahagian komen kan. So bila dia terpengaruh dengan komen, dia tak tahu, dia tak ambil tahu tentang selok-belok tentang company. So dia cakap, tak ada apa-apalah. Macam sebenarnya dalam hati ni, ya Allah, betul ke quarter metal ni scammer kan? Masa tu saya macam berbolak-balik, nak buat ke tak ni? Saya baru nak start engine ni. Dah viral pula pasal quarter metal scammer kan? Tapi saya teruskan juga. Kemudian saya saya post video dekat reel Facebook. Melalui reels tu, saya dapat ramai klien yang PM saya. Saya cakap, kata KM scammer tapi ramai yang PM nak berminat nak join. Okay, saya dapat stranger yang banyak daripada reels Facebook. Saya cakap, wow, rupanya walaupun dalam duk viral ni, rupanya ramai yang tengah cari platform untuk simpan emas. So dari situ saya cakap, saya tak boleh jadi, saya akan teruskan juga sebagai saya punya matlamat saya nak jadi dealer. So lepas 2 bulan tu, saya punya team dah ramai sikit lah, dalam lebih kurang 20 ke 30 orang. Sebab masa saya approach suami tu, saya cakap boleh tak awak jadi proxy saya nak minta tolong awak nak pinjam duit tabung ajar awak tu. Okay, saya nak jadi dealer, awak tolong belikan JE10. Lepas tu dia cakap no, saya tak akan bagi, awak usaha dulu. Sebab tu start hari pertama tu kan, bulan pertama tu saya non-stop sharing. Saya cakap tak boleh jadi ni, suami suruh saya usaha dulu, maksudnya cari tim dulu. Walaupun 5 orang dah ada, saya dah register suami, anak kan, anak pula, adik, dan abang. Dah cukup dah 5 orang, cuma saya perlukan modal dia, tapi dia tak bagi. Sebab tu saya buat secara biasalah, maksudnya sentiasa sharing. Okay, sharing. Okay. So lepas 2 bulan tu saya cakap, boleh tak saya minta tolong? Ada lagi baki 15K, dah separuh dah daripada 30K tu. So suami saya, so dia belikan under nama dia, so saya pun jadilah dealer. So berjaya saya sebagai dealer. Terus sedikit mengenai perjalanan saya ke dealer lah. Okay, so kenapa saya nak jadi dealer sangat-sangat ni? Saya nampak di mana bila saya join kelas Zooming kan, mengenai Kejaya kan, saya nampak payslip gaji dealer, okay, dia punya commission tu. Saya cakap subhanallah, banyaknya jadi dealer ni kan, jadi commission dealer ni kan. Saya cakap saya nak juga jadi dealer. So lepas jadi dealer tu, lepas 2 bulan tu, saya terus berkongsi macam biasa, tapi saya dah dapat nikmati nilai kelebihan jadi dealer tu. Okay, ini adalah kelebihan yang saya sendiri dapat. Okay, saya sendiri dapat, saya seronok. So saya nak berkongsi kenapa kena jadi dealer, kenapa investor yang join ni, walaupun dia nak saving untuk pembelian diri sendiri kan, dia nak saving untuk dia, boleh juga kita galakkan dia naik dealer. Sebab apa? Sebab
komisen daripada belian sendiri pun kita dapat. Okay. So untuk introducer, walaupun kita start pada bawah kan, introducer pun dapat komisen daripada belian sendiri dalam bentuk Grab emas. So itu adalah Liza punya matlamat utama masa Liza join tu, Liza nak jadi introducer sebab Liza nak dapat komisen daripada belian sendiri. Walaupun Liza beli serendah RM10 masa tu. So Liza start dengan apa? Liza start jadi introducer dan Liza beli hanya 3 unit GE5. Masa tu tak ada modal lagi. So Liza start dengan GE5, 3 unit. Okay. So kalau jadi dealer, kita akan dapat komisen daripada belian sendiri dan seluruh tim yang kita bina tu, rangkaian kita tu dalam bentuk USD dollar. So macam aku tak macam bermimpi ke kan dapat US dollar kan lepas jadi dealer kan. Saya macam wow, saya tunjuk payslip gaji saya, payslip commission atau commission bulan pertama saya jadi dealer, saya dapat lebih kurang 2K. Saya tunjuk dekat suami, ni adalah komisen pertama saya sebagai dealer. So macam dia kata, banyak So saya cakap, inilah yang saya nak. Saya cakap, saya nak komisen ni, sebab saya punya utama mula-mula saya nak bagi income dekat mak saya. Okay, bisnes yang sebelum ni saya buat pun, saya memang dapat income tapi duit tu saya nak bagi kat mak kat kampung. Sebab tu saya macam, ni lagi lumayan ni. Macam itulah mula-mulanya. Okay. Saya nak jadi dealer. Okay. Kemudian pendapatan pensi secara harian. Alhamdulillah sejak saya jadi dealer, itulah yang saya dapat. Okay. Pendapatan pensi saya secara harian. Bila buka JP Audio ada bertambah. Okay. Itu yang seronok. Okay. Alhamdulillah saya punya rezeki dekat Continental sebab dah banyak bisnes saya buat sebelum ni. Okay, saya banyak kali saya macam saya kalau buat bisnes saya akan buat betul-betul tau sebab saya nak hasil dia. Saya bukan macam main kan, saya sentiasa rajin promote kan sebab saya nak income tu. Bisnes lama kalau awak tak promote, awak tak broadcast, promo produk tu, awak tak akan dapat income tau. So setiap hari saya struggle nak dapatkan income. Okay, so dah dapat income, simpan dalam bank, hujung bulan korek balik kan. So macam saya cakap tak boleh jadi ni, saya kena cari satu platform yang saya boleh simpan duit tu supaya saya tak sentuh. Sebab tu saya cari Continental. Okay. Yang kedua, ranking kekal. Berkaitan juga sebab di bisnes lama Liza dia ada level juga macam Continental tau, ada level start pada bawah and then ada lagi level-level dia, and then sebelum sampai ke contohnya dealer, kita kena perform tau, kena perform dengan elok lah selama ada tempoh dia. Dia ada tempoh dia. So kalau I tak perform dalam masa yang ditetapkan, I akan turun balik pangkat tau. So macam stresnya, I dah lama dengan bisnes lama tu, asyik nak sampai ke atas je turun bawah balik. So macam I macam kena apa panggil apa benda yang kita buat setiap hari tu macam dah fade up tau, fade up. So cakap dan jumpa Continental di mana mereka bagi tahu ranking kekal. Jadi istilah turun pangkat. So dia cakap aku macam kena juga achieve dealer ni. Sebab apa? Once you jadi dealer, you tak akan turun pangkat walaupun you tak berkongsi tentang simpanan emas pada orang lain. Sebab ada orang yang dari dealer sebab nak dapatkan komisen daripada belian peribadi kan. So macam dia tak nak berkongsi pun tak apa, dia tak akan turun pangkat. Macam tu. So macam seronok. Okay. Yang ketiga pula, beli emas GSA tanpa spread. Ni lagi best. Okay, lagi best. Sebab selepas Liza jadi dealer, okay, bulan 8, Liza beli emas secara percuma. Sebab apa? Liza hanya menggunakan komisen sepenuhnya. Liza walaupun si rumah, Liza ada jugalah suami bagi belanja dapur kan. Masa sebelum introduce tu, Liza kerap kali buat GCA tau. So dapat belanja dapur tu, jangan belanja dulu. So Liza buat GCA. Tapi bila dah jadi dealer, belanja dapur tu Liza dah simpan tempat lain dah. Sebab komisen ni Liza buat GCA. Sebab Liza nak cash dan juga emas tersimpan dalam holding inventory Liza. So Liza buat
bila dapat commission dia clear, tapi Liza masukkan dalam GCA lah. Liza buat cara beli GSA dan buat GC request. Mana duit yang Liza dapat tu, cashback tu, Liza hantar ke kampung. Okay? So macam mak tak payah kerja dah, Liza dah ada kejaya dekat content matter. Mak doakan Liza ya. Macam tu. So setiap kali Liza bagi duit tu kan dia akan doa, mak doakan supaya Liza sentiasa dirahmati kan, diredai kan, so dimurahkan rezeki saja. Allah, doa ibu kan semakbul kan. Lepas Liza transfer selanjutnya, Liza transfer duit kan, Liza check payout dia bertambah. So dia macam ya Allah, macam syukur sangat lah, bersyukur sangat sebab duit ni memang Liza nak dapatkan income ni untuk bagi kat kampung. So bila Liza beli GSA tanpa split, kita beli GSA tanpa menggunakan commission melalui payout due, kita akan beli dapat GSA tanpa split. Maksudnya apa tahu? Beli emas lantai, harga harga spot price plus gold spot price. Maksudnya harga kilang lah bagi kan. So dia tak ada split. Tak ada split. So kalau macam kita beli emas dekat GSA, kalau emas tu naik, kita totally akan untung sebab kita tak perlu cover yang 7% tu. So macam ya Allah, seronoknya buat GCA. Makin hari makin banyak gram emas yang aku terkumpul dan kebanyakan emas yang aku beli ni menggunakan commission dan tanpa split. Ya Allah, seronoknya, nikmatnya kan. Simpan emas dan duit kita transfer kepada kampung. Seronok sangat. Ni dah Liza rasa macam ya Allah, nikmatnya. Macam tu. Okey. Dan keempat ialah perniagaan boleh diwarisi. Ya, ini Liza suka. Perniagaan boleh diwarisi maksudnya Liza dah di level dealer developer kan. So nanti kalau Liza dah tak ada, segala rangkaian Liza, commission Liza akan diwariskan kepada Liza punya nomini. So macam tak sia-sia lah kita buat selama berapa tahun ni kan. Kita pun tak tahu kita punya ajal bila sampai kan. Tapi sekurang-kurangnya usaha selama kita yang buat tu, kita wariskan kepada nomini kita. Nomini kita yang akan uruskan pula segala commission yang kita dapat tu seronok. Itu yang tak dapat tempat lain lah. Just now Liza cakap tak ada tempat lain. Hanya di content meter. Kemudian apa? Tunai komisen setiap hari. Ya Allah, ini lagi seronok juga. Maksudnya apa? Daripada pembelian tim kita, setiap hari, setiap minit, setiap saat mereka beli on the spot masuk dalam kita punya commission PRD kita. So, kita boleh nak keluar setiap hari pun boleh. Kita nak clearkan PRD setiap hari pun boleh. So, belilah emas setiap hari. Masa Liza jadi dealer bulan pertama tu tak banyak kan, tapi macam saya akan, maksudnya apa setiap hari tu memang macam excited nak clearkan walaupun sikit tau. Sebab apa tau, Liza teruja tengok commission KPI tu sentiasa bertambah macam tu. Tapi lama-lama macam biar dululah, biar ada banyak lah baru seronok kita nak clearkan. So yang ke-6, tiada maintenance, tiada tekanan. Ni adalah berdasarkan pengalaman Liza lalu bisnes yang lama jual-jual produk tu. Kalau Liza tak buat personal work, Liza tak menjual, tim Liza tak perform, Liza akan turun balik ke level bawah. So Liza macam dah fed up kan, sebab kita kerja kuat tapi tim kita tak buat, mereka tak berminat. So Liza dah sampai ke level yang dah nak sampai achieve ke dealer lah contoh kan, turun balik ke bawah macam tu. So macam penat, stres, setiap hari stres dengan bisnes yang lama, struggle nak dapatkan income, setiap hari kena promote. So tapi di content meter tiada maintenance, tiada tekanan, nak buat boleh, tak nak buat boleh, nak tidur santai-santai pun boleh, ikut suka. Sebab once dia jadi dealer, dia tak ada turun pangkat, dia tak ada maintenance, tak ada orang paksa you. Tapi kalau you buat, you dapat. Itu je. Di content meter senang je. Anda bina team, anda yang enjoy commission, anda yang dapat. Tapi kalau anda tak nak bina team, mesti dapat juga daripada commission pada belian sendiri. So jelas tak ke-6 yang Liza cerita tadi? Cepat ke? Jelas ke? Kalau ada soalan, ada soalan sebenarnya kalau saya boleh bacakan daripada Puan Rosia Razdi ni. Maaf nak tanya, sekiranya nomini kita dah introducer, kita dah jadi dealer,
sekiranya apa berlaku pada kita dan nomini pewaris ambil alih, adakah dia hanya urusan akaun emas kita atau pewaris dapat jawatan dealer tu sekali? Itu soalan dia. Mungkin Puan Nurliza boleh jawab? Oh, jawatan dealer tak dapat lah kan? Cuma Dia hanya commission. dapat urusan commission tu saja. Commission saja. Ya, Ya. betul. Alright. Okey. Okey, Dr. Vida ada respon kat sini. Dia kata dapat. Alhamdulillah. Dia kata kalau nomini tu bukan dealer, rasa dia terus naik jadi dealer lah kot. Tak tahulah, itu tak tahu sure. Liza tak sure yang tu. Oh, dah. Alright. Okey. Okey, so boleh teruskan insyaAllah. Dah dia? Okey, ni Dr. Vida ada respon. Aset dan pangkat ditransfer kepada nomini semua. Oh, betul Oh, saya tak So tahu yang tu. kalau dia senior merchant, dapatlah kita jadi senior merchant. Wow. Allah. Seronoknya kan? Tak tahu nak Okey. cakap lah aku Alright. lah. Okey. Alright, teruskan insyaAllah. Terus ya? Okey. Start laju sangat boleh Okey, boleh. Tak ada masalah. Sebab kita ada slide. Sambil-sambil tu boleh baca. Dan kalau ada okey. soalan, boleh ajukan terus. Okey, that's 6 tadi saya baru tambah lagi 2. Sorry 8 kelebihan. Okey, so kita ada slip gaji borang CP58 dekat sini. Dekat consultant access ni kita boleh tengok dekat sini consultant borang CP58. Ni adalah baguslah kita ada kita dah declare dengan HDN kan. Bayar cukai dekat HDN. So kita punya slip ni adalah lakulah dekat bank. Okey, sebab kita bukan seberangan punya kita ada borang CP58. So Liza pun first time lah suri rumah yang ada borang CP58 ni. Okey. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya kita ada soalan daripada Puan Afiza Ahad. Dia tanya, maaf tadi dah masuk lewat. Macam mana tadi nak jadi dealer tu? Okey Puan, belum masuk lagi Puan Ini Puan speaker kita hanya kongsikan kelebihan menjadi konsultan. Nanti sekejap lagi kita akan masuk. Macam mana daripada introducer nak jadi dealer So insyaAllah selepas ni. Jangan risau, masih tak tertinggal lagi. Okey, so jelas. Okey. Yang ke-8 ni 6, 7, 8. Setawaran hebat daripada FP Bank. So kita boleh direct ke FP Bank. Kita boleh guna slip gaji kita ni untuk pinjaman perumahan atau kereta So Zia dapat info daripada Datuk Faizal juga, walaupun slip ni dah ada tertera kan UST berapa kan, tapi kita still kena keluarkan, kita kena withdraw juga komisen kita dalam bentuk wang. So dia akan tertera dekat bank statement kita lah. So mereka akan tengok bank statement juga dengan payslip ni lah. Tak semestinya payslip ni bawa pergi ke bank, tanya boleh tak guna slip gaji ni. Tak boleh. Kita kena withdraw juga dalam bentuk wang. Maksudnya dalam bentuk cash lah. Dalam kita punya bank statement tu dia akan tertera berapa yang kita keluarkan lah. Macam itulah Dr. Faizal cerita saya sampaikan lah. Okay. Sebab ada yang tanya boleh ke bawa payout statement ni ke bank? Tak boleh. Tak boleh. Dah ada bank statement, kena benda support lah. Kita keluarkan duit cash tu. Okay. Okay, so start daripada apa? Okay, kita start pada introducer. Liza akan cerita balik daripada level introducer sampai ke merchant lah. Okay. Okay, apa kelebihan jadi introducer? Macam mana nak jadi introducer ni? So Liza start dengan introducer. Liza start pada bawah, investor dulu. Lepas tu Liza start jadi introducer di mana Liza buat pembelian 3 unit JE5. Masa tu Liza tak ada modal. Okay. Liza beli yang 3 unit tu sebab Liza berminat sangat yang cashback tu. Okay. Sebab cakap aku nak beli emas setiap hari ni, setiap bulan ni. Apa kata jadi introducer. At least aku dapat commission daripada pembelian sendiri. Okay. Kalau ada duit lebih, lebih lumayan lah kalau 1 unit JE10 ni. Sebab kita berganda, untuk JE10 ni, emas kita jadi ganda 10 lah. Okay. So kalau lepas je beli tu maklumkan kepada dealer sebab setengah mereka ibu ingat auto jadi introducer. Tak, kita kena bagi tahu dealer akan promote kita jadi introducer. Okay. Ni penting juga kena tahu sebab ramai yang investor baru dia tak tahu. Tapi sebagai referral wajib bagi tahu. Referral tu yang kena inform. Cakap kalau dah beli 1 unit JE10, inform saya saya akan promote awak jadi introducer. Macam itulah. Okay. So jelas Okay, inilah structure commission introducer. Okay, masa dia jadi introducer, okay lah dapat 2% pun kan daripada klien.
rasa macam seronok je tengok kita punya GSA tu bertambah. Grade emas tu bertambah. Masa Liza jadi introducer, Liza non-stop berkongsi tentang simpanan emas dan ramai pula yang seronok dan tercari-cari platform untuk simpan emas dan mereka register under link referral Liza. Walaupun mereka beli serendah RM10, Liza dapat commission. So, sebab kita akan nampak dekat view statement dekat GSA kan ada introducer kan. Cakap commission aku masuk. So macam ya Allah seronok tau, seronok sangat walaupun grade emas tu 0.0 something kan. Tapi kalau kita dia terkumpul dia jadi banyak. Sebab emas kan, bila harga emas naik yang terkumpul contoh 1 gram tu akan nilai lebih tinggi lah. Bukan 300 jadi 300 lebih kan. So bila introducer masa tu Liza punya masa bulan 6 tu introducer ramai yang jadi introducer, ramai investor Liza jadi introducer. Liza cakap alamak bila jadi introducer kita sama level dengan introducer, kita tak ada overriding dah tau. So kita tak dapat commission daripada kita punya sendiri introducer. Sebab bila dah jadi introducer sama level, kita tak dapat commission. Dan ia memberi memberi motivasi untuk Liza, aku tak boleh jadi ni, aku tak boleh duduk introducer lama-lama. Kena kejar juga dealer. Sebab tu Liza dalam masa 2 bulan tu Liza cuba juga nak cari dealer dalam masa yang singkat. Sebab Liza tak boleh tengok lah introducer semua jadi introducer. Okay, Liza semua tak ada dah kosong. So cakap tak boleh jadi ni. So yang ni kena bagi tahu juga dekat kita punya investor bila once jadi introducer dan dia punya klien jadi introducer, dia tak ada dah commission. Ni pun selalu terlepas pandang. Okay, mereka macam tak bagi tahu. Lepas tu dia list dalam member dia hilang. Dia pun terkejut. Kenapa tak ada saya punya investor yang register kan, yang jadi introducer, sebab dia tak beritahu tentang introducer ni. Okay, hilang sementara saja. Once you jadi dealer, you punya team akan dapat balik lah, maksudnya akan masuk balik dalam you punya senarai member. Okay, so jangan risau. Jangan risau. Ni sementara sahaja. Okay, so consultant dealer. Kita next Jelas tak tadi? Zul lupa tanya. Jelas tak pasal introducer tadi? Rasanya tak ada soalan. Jelas. Boleh teruskan. Okay, jelas. Okay, consultant. Macam mana nak jadi dealer? Dealer, consultant, quantum method. Okay, so Liza suka kataan consultant. Sebab apa? Sebelum ni Liza dalam bidang consultant kecantikan. Sekarang Liza jadi consultant juga tapi dalam bidang emas. So cakap, wow, aku macam masih sama dalam bidang consultant, masih sama kena advice kepada kita punya pelanggan kan. Sama juga macam Liza punya bidang sebelum ni. Kena bertutur dengan klien sebelum mereka beli emas. Okay, so kita kena guide mereka, kena explain pada mereka. So Liza punya dia punya dealer. Okay, kriteria kelayakan dealer. Kena ada minimum. Minimum tu adalah minimum lah 5 orang direct investor ataupun introducer. And then jumlah pembelian daripada tim kita 30 unit GE10. Jumlah pembelian unit 30 unit GE10. Sebelum ni 30K dah, sekarang dah lain kita buat total berdasarkan 7,500 USD. Okay. So akan refer pada 7,500 ni lah. Dia akan totalkan dalam bentuk USD. Okay. Tak termasuk management fee 35%. Okay. So kalau dia beli 30 unit bukan 30,000 lah. Okay. So extra lagi. Lebih kurang 45K rasanya. Okay. So yang ni jelas lah. So lepas dah jadi dealer, kita akan dikenakan bayaran 300 untuk sertai training daripada QM. Dan terbaru lagi terbaru dah dari dealer, kita kena ambil exam dulu. Okay, kita kena ambil training dan exam. Sebenarnya adalah dia punya kenapa kita kena ambil exam tu. Okay, sebab banyak kes yang di mana dealer dibagi salah info, misleading info kan kepada dia punya investor. Okay, so at least dia belajar lah. Bukan jadi dealer semata-mata untuk dapat income, tapi kita kena ada ilmu. So Liza setuju juga. Okay, sebab ramai juga tim-tim Liza dah jadi dealer, dia macam saya tak tahu lah buat saya kira GCA, saya tak tahu nak kira untuk GE10. So macam kita kesian lah sebab sebagai dealer developer, macam aku tak ajar dengan baik kan, sebab sampai dealer pun dah dari dealer dia tak tahu apa-apa kan. So macam
at least dia belajar. Daripada training tu belajar. Kena ada ilmu lah. Walaupun untuk belian diri sendiri. Sebab bila dah beli banyak unit ni, kalau nak jual tak tahu nak guna macam mana sistem, kan rugi untuk diri sendiri kan. So bila mas naik kita tak tahu nak buat apa. At least kita beli untuk diri sendiri pun kena ada ilmu. Kena tengok pandai tengok sistem, okay? And then belajar calculation sikit lah, okay? Itulah kelebihan yang exam tu. So jangan risaulah sebab takut tak tidur malam lah apa kan. At least ada refer ataupun dealer kat atas boleh minta tolong, bantu guide dia, buatlah secara zooming ke kelas kan. So kita belajar sama-sama lah, okay? Ni jelas 5 introducer. Dan kalau lebih daripada 5 pun lagi baik. Sebab Liza jadi dealer dengan lebih kurang 30 investor yang membeli GE5, GE10 campur. Masa Liza jadi dealer tu, GE5 dikira lagi. So rezeki Liza masa nak jadi dealer tu, GE5 masih dikira untuk kelayakan jadi dealer. Tapi now tak ada dah. Sepenuhnya kepada GE10. Okay? So rezeki juga Liza, tak apa. So kalau lebih ramai investor lagi bagus. Kalau 30 orang investor beli seorang satu unit GE10 dah layak jadi dealer. Okay, so Liza tunjuk cara macam mana nak jadi dealer ni. Okay, ni structure commission dealer. Sebab apa tau ni, bila introducer ni tadi kan tak dapat kan antara introducer. Once you jadi dealer, sambung balik, you dapat 5%. Wah, tinggi tau. Tinggi sangat. So kalau macam pelanggan baru, dia dapat 7%. Ini daripada pembelian GE10 tau. Ini daripada GE10. Kita kalau introducer dengan pelanggan baru 2%. Kita overriding introducer 5%. Okay. So dah kira income passive lah. Tiba-tiba je ada payout dia bertambah. Sebab apa? Dia lah overriding. Okay. Okay. So cara nak kira kelebihan introducer. Kalau introducer, kita cuma dapat 2% kalau pembelian GE10. GE5 1.5%, GSA 0.5%. Tapi kalau dealer, you tengok beza Kalau GE10 kita dapat 7%. GE5 pula 5%. GSA 2%. So cara kira macam mana? Contohlah kan, dibeli 1 unit GST. 1 unit GE10 bernilai 250 USD. So 2% daripada ni ialah 5. Lebih kurang berapa? 5 darab 4.5%. 5 darab 4.5 currency rates tu. Lebih kurang berapa ya? Tak kira lah pula. Kejap. Macam mana? 5%. 5 USD. 5 USD dalam RM22. ya, RM22, betul. So kalau macam ni RM70, betul? Betul. So beza kan? Kalau jadi introducer dengan dealer, lebih banyak kita punya commission. Okay? Dan seterusnya lah. Ni kalau dalam 10 unit, kita akan dapat lebih kurang berapa? 175. 175. 4.5. Lebih kurang 700 lebih kan? Macam tu. So kiraan dia macam inilah contoh. Okay? Contoh saja. So beza introducer dengan dealer sebab tu orang ramai kerja jadi dealer. Okay? So ini simulasi. Okay, ni simulasi. Macam mana nak jadi dealer dengan cara yang cepat ataupun lambat. Bukanlah, maksudnya you kalau ada modal you boleh buat cara yang pertama tu lah, menggunakan proxy. Di mana yang ada modal you registerkan 5 orang. 5 orang investor bawah kita. Contohnya isteri ke suami ke kan. Ini ibu, ayah, abang, kakak. Ini kalau 30 unit belikan anda nama mereka lah. Ni kalau ada yang modal. Kalau yang tak ada modal secara organik macam Liza cakap tadi lah. Liza bermula dengan organik. Liza cari dulu, Liza share dulu kepada kawan-kawan Liza. Okay, share dulu. So mereka berminat, mereka join dan mereka berminat dengan GE10. Okay, untuk akaun gandaan ni. So mereka beli, Liza terkumpul di 30 unit GE10 dah ada layak jadi dealer. So ada cara-cara dia lah. Okay, ni pilihan lah. Okay, cara cepat ataupun cara lambat. Liza bermula dengan organik. So tak kisah cara apa pun, tapi dia punya matlamat tu kena jelas lah kenapa nak jadi dealer. Okay, kalau nak cakap beliau sendiri, kena decide lah. Okay, ni ada je klien Liza
dalam masa 4 hari dia jadi dealer. 4 hari ya, sebab dia ada modal. So tak kisah, tapi kena tahu juga matlamat utama sebab apa nak jadi dealer, okey. Kemudian consultant dealer developer. Okey, macam mana jadi DD? Kita kena lahirkan 5 direct dealer. Di content meter tak mustahil lah, sebab bila mereka faham kenapa sangat nak jadi dealer ni. So mereka akan kejar nak tak jadi dealer. So tak mustahil lah kita punya investor tu pun akan jadi dealer dan kita terjadi dealer developer. Macam Liza pun, rezeki Liza selepas 9 bulan jadi dealer, Liza terus upgrade jadi dealer developer. Sebab stranger yang Liza jumpa dekat Facebook yang mula-mula tu, mereka berminat dengan GE10. So mereka beli, mereka memang nak untuk dapatkan, bila diorang dah terminat tau, diorang cerita kat Liza sendiri, seronoknya kan dapat gandakan diorang punya aset kat GE10. So ni adalah pengalaman Liza sendiri lah. So daripada 5 orang dealer Liza tu adalah 3 orang adalah stranger yang betul-betul berminat dengan GE10. So rezeki Liza lah. So 2 lagi tu adalah mereka berminat untuk kembangkan tim mereka lah, untuk bina kerjaya di Kota Meta. So 3 orang tadi tu rezeki Liza tiba-tiba je jadi dealer developer. Okay, so kalau macam you all rasa percaya macam rezeki kat Kota Meta ni kan, buat je, sharing je, sebab kita tak tahu potensi antara klien kita ni mana yang betul-betul minat untuk gandakan aset mereka dengan emas. So mereka yang belum jadi dealer, keep konsisten lagi sharing. Dah jadi dealer developer pun still lagi konsisten sharing lah. Okay, itu sebersikit lah. Okay, and then yang ni adalah Liza punya commission lah, daripada Liza sendiri. Dalam Liza punya audio kan, commission view statement adalah 35%, 25%. Ni adalah hasil overriding daripada kita punya investor lah. Okay, kalau macam direct client, pelanggan baru Liza akan dapat 7%. Okay, daripada belian sendiri Liza pun Liza dapat 7%. Kalau ada pelanggan baru, introducer kita dapat 2%. Okay, kalau macam dealer, dia akan dapat 5%. Okay, kalau dealer ni lahir lagi satu dealer, dia ada lagi satu dealer kan, dia cuma dapat 1% antara dealer dengan dealer, tapi Liza override 2.5% daripada dealer ni. Daripada direct dealer Liza sendiri, contoh dealer yang ni, Liza dapat 3.5%. Tapi yang seorang lagi ni kan, 1%. Orang yang ni kena kejar pula jadi dealer developer. Jangan duduk dekat dealer yang position ni. Sebab apa? Rugi dekat 1% ni. Sebab dia akan lahir lagi dealer lagi. So Liza override lebih tinggi daripada dia. So yang ni kena kejar jadi dealer juga. So Liza nak bantu tim Liza yang jadi dealer, Liza nak mereka juga jadi dealer developer. Nak rasakan nikmat ni lah. Okay, overriding ni. So seronok sangat sebab bila kita ada tim yang betul-betul nak ada ke income, Liza seronok sangat bila dia cerita bulan ni dapat berapa kan, bulan depan bulan lepas dapat berapa. So macam ya Allah, aku seronok kan dapat berkongsi rezeki ni dengan mereka. So ada niat macam itulah, maksudnya kita sama-sama nak berkongsi rezeki dekat content matter ni, sama-sama bantulah. Okay, sebab tu pentingnya dealer ke developer ke, kita ada group support antara dealer kita. So macam kita bantu mereka jugalah. Kalau ada klien mereka tak faham ke, kita tolong juga explain. Okay, macam tu. Okay, consultant merchant. Okay, untuk kelaikan merchant, kita kena lahir 5 direct dealer developer. Okay, and then kita kena ada 25 direct dealer bawah kita. Okay, so macam Liza cakap tadi, Liza nak bantu juga dealer Liza jadi DD. So Liza kena lahirkan 5 DD ni. Okay, 5 DD dan Liza dalam yang masa yang sama, dalam investor Liza yang ramai-ramai tu, introducer tu, Liza nak juga mereka jadi dealer. So tak mustahil tak mustahil, insyaAllah Liza pun impikan inilah level macam ni. Doakanlah Liza pun nak juga jadi macam Dr. Nida. Okay, income dia lebih banyak lah. Okay, di mana kita override kesemuanya kita override Okay, contoh kalau direct customer kita yang baru 14%. Okay, so kalau macam introducer kita, dia ada klien kan, dia dapat 2%. Tapi merchant override 12%. Wow, banyak kan? So sama juga ini dealer
Kalau introducer je, ada new client dapat 2% kan. Introducer, dealer override 5%. 5%. Sama juga developer. Liza override 35% daripada dealer Liza. Macam itu. So merchant override saya pula. Okay, 35%. Macam itu. Contohlah kan. So bila dah baca ni kan, bercabang-cabang ni tak mustahil lah income dia lebih banyak daripada kita lah. So semua orang impikan level merchant lah. So Liza pun nak juga jadi merchant insyaAllah satu hari nanti. Okay. Okay, so ni adalah testimoni pendapatan konsultan. Okay, ni dealer 7K ya. Ni Mei 2023 ni terbaru lah. Okay, so income Liza tertinggi masa Liza jadi dealer adalah 8K. Liza tunjuk tau payslip gaji Liza dekat suami. Ni commission saya 8K. So macam apa respon suami saya? Cakap wow banyaknya. Banyaknya. So cakap doakanlah saya nak bawa mak saya pergi umrah. So saya dah simpan sikit-sikit. Tapi saya bukan simpan cara biasa. Saya simpan dalam gandaan 10 tu. Okay. Saya dapat je commission cukup je 1 unit. Saya pump 1 unit dekat GE10. Tapi duit tu dah secara percuma. Saya bukan guna duit poket sendiri. So suami cakap saya dah ada 12 unit dalam GE10 tu. So cakap saya tak guna duit saya cuma guna duit commission. Dia macam wow banyaknya. Macam tu kan. Sebelum ni kan saya minta tolong dia belikan GE10 dia kan. Itu pun susah kan. Tapi dah dapat keuntungan dan saya dah pulangkan balik duit dia masa saya jadi proxy saya. Okay. So ini adalah income developer. Dia non-limited tau. Boleh. Dia maksudnya kan, kalau kita jadi dealer, dia non-stop sharing. Sebab apa tau? Kalau you stop saja, you hanya buat pembelian diri sendiri saja, beli emas you tak akan dapat banyak ni. Dia tak akan dapat banyak ni. So you kena kembangkan team. You kena guide juga team you jadi dealer. So macam tu. Dealer lahirkan dealer. Bila 5 daripada dealer dah jadi dealer, kita akan naik developer. So developer ni pun kita tak boleh duduk saja, kita kena kembangkan juga tim kita. So dapatlah gaji macam ni. Kalau you duduk saja, tak dapatlah income ni. So dia bukanlah MLM tau. Bukannya you duduk atas, orang buat kerja kat bawah, you dapat income. Tak ada. So yang ni pun sama atas usaha kita sendirilah. Okay. Ni level merchant. Ni lagi banyak. Sebab kita ada tengok tadi bercabang-cabang kan. Okay. Dia punya overriding dia. So ni merchant lebih kurang 400k. Banyak ni. Okay. Ni 700k. Kemudian sini merchant. Ni lagi lah. Okay. Kita punya macam Datuk Faizal kan. Kalau Allah berjuta-juta kan. Itu lagi tinggi lah. Okay. Itu nak cakap lah memang seronok lah. Duduk makan tidur dengan duit je. Okay. Sebab banyak sangat kan gaji dia. Okay. So Liza nak cerita hari ni tips ke arah dealer. Okay. So yang Liza punya last slide ni, ketiga slide slide ni Liza nak share macam mana tips macam mana nak jadi dealer. Dealer bukan dealer untuk belian sendiri tu kan. Kita nak dealer yang berjaya, dealer yang strong. Okay. So macam mana nak jadi dealer yang strong ni? Ni ada 3 rangkaian yang besar. So yang pertama sekali kita mahirkan produk facility KM. Sebab tu Liza cakap tadi kan ada test kan, ujian tu yang dari dealer sebelum kita upgrade ke level dealer. So inilah pentingnya kita kena ada ilmu, kena tahu apa tu GSA, GCA, GE10, G5 itu adalah basic sangat. Basic macam kita nak bina bangunan kan. So kita kena kuatkan bawah tu, tapak dia. So kalau kita tak tahu GSA tu apa, GCA tu apa kan. Tak tahu macam mana nak buat GCA. Macam itu adalah satu macam kelemahan lah kan. So kita kena tahu dulu dah basic. So apa kita kena buat? Apply kan ketiga-tiga yang ada. GCA buat, GSA buat, GCA pun buat, GE10 pun buat. So bila harga emas naik, kita jual. Kita nampak dia punya apa? Kita tengok dia punya apa? Tak ada idea nak cakap. Kita tengok cara nak jual tu. Macam mana nak jual, nak masuk account ke ataupun nak masuk dalam account bank ke, account emas ke. So kita tahu bila customer tanya, kita boleh jawab. So Liza pun ada pengalaman sendiri keluarkan emas fizikal 1 dinar. Kira 1 dinar tu percuma lah sebab Liza gunakan commission sepenuhnya. So Liza cakap tadi Liza tak ada emas 99 ni. So first time Liza keluarkan dalam bentuk dinar dan 1 gram.
Itu untuk koleksi Liza lah. At least bila Liza bawa ke klien kan, tunjuklah ni lah emas fizikal, quantum metal. Dia bukan emas pada nombor, tapi kita ada bersandarkan kepada emas fizikal yang sebenar. So Liza ada pengalaman keluarkan emas fizikal juga. Okay, so try lah ke semua produk yang ada ni dan cubalah bila harga emas naik, jual terminate, beli macam mana kan, buat macam tu. GCA pun Liza ada terminate walaupun keuntungan sikit, sebab dia untuk long term saving kan, tapi Liza cuba juga nak terminate, tengok dia punya prosedur tu macam mana. Okay, so setengah orang dia takut, takutlah nak share ke orang, takut orang tanya macam-macam tak dapat jawab. Sebab tu kita kena ada ilmu. Daripada ilmu tu kita boleh lawan ketakutan tu. So macam terus terang Liza masa jadi jurusan Liza zero. Liza tak tahu apa-apa pasal emas. Tapi Liza non-stop masuk kelas. Liza join kelas Zoom in. Liza belajar. Setiap hari belajar. So Liza banyak belajar dengan grup Golden Circle masa tu kan, baru-baru lagi kan, dengan TGC. So hari-hari, walaupun kita dah hari-hari tengok kan, tapi dia berlainan speaker kan. So kita join juga grup Zoom tu, okay. Try juga masuk dan dengar, okay. And then penyampaian yang lebih yakin. Betul, kalau kita dah ada ilmu, bila kita ada klien yang tanya macam-macam soalan ni. Masa introducer dahsyat betul masa tu viral pasal scammer kan. Ya Allah, non-stop tanya macam di luar kotak. Liza tak dapat nak jawab masa tu. Sebab Liza tak ada, start dengan zero kan. Masa tu tak tahu apa-apa lagi. Tapi sekarang dah makin confident. Okay, nak jawab sebab kita dah tahulah. Okay, kita memang yakin sendiri dengan company dan produk lah. Okay, dan konsisten secara online dan offline. Okay, dan kalau macam kita tahulah kekuatan Liza pada online, buat je lah online. Sebab rumah ni tak jumpa orang kan. So Liza online je setiap hari. Buat je. Atas katil pun kita post. WhatsApp status, Facebook, then TikTok. Okay. So sebab offline. Online. Okay, online. Kalau offline ni jumpa orang tu, kita buka lah mulut, ceritalah pasal quantum metal kan, ataupun jangan cakap quantum metal tapi start dengan simpanan emas. Nak tak simpan emas, okay? Macam itulah, tapi Liza mau kepada online lah, okay? Ni Liza punya kekuatan pada online. Okay, yang nextnya, tips nak ke arah ke dealer, kena tahu matlamat utama, kenapa nak join, kenapa nak jadi dealer. So kalau macam dealer, kita ada dua tadi cara kan, decide, tempoh dan routing. Maksudnya kalau macam aku ada modal lah, ada modal, pump dia terus. Modal tu pastikan bukan duit yang emergency nak guna dalam masa 1 tahun 2 tahun ni. Sebab apa? Kita tak tahu harga emas ni naik bila kan. So jangan guna duit yang kita nak guna bayar komitmen. So kalau ada modal yang banyak memang tersimpan, dia tak guna, better kita laburkan ataupun kita beli JITAN under kita punya investor kita. Contohnya proxy lah, proxy mak ke ayah ke kan, under mereka. And then kalau dah tahu jelas, masa yang jelas, kalau boleh cepatkan lah. Okay? Macam Liza cakap tadi, investor Liza dalam masa 4 hari dah jadi dealer. Okay? Sebab dia dah nampak jelas. Okay? Dia set approach, maksudnya proxy ataupun organik. Kalau cara organik, kalau tak ada modal, tak ada cara lain, memang kena sentiasa ada ilmu, pergi kelas Zooming dan berkongsi. Pergi hari-hari pergi kelas Zooming. Sebab setiap minggu Dr. Mida buat kelas kan. So janganlah macam alah tak sempat dah. Tapi kita ada recording kan. So ada boleh tengok semula. Jangan bagi alasan lah maksudnya. Okay. So secara organik ni tak ada pilihan lain. Kena share, berkongsi, buka mulut. Rajin-rajin lah WhatsApp status tu update. Okay. And then bisa approach quality dan quantity. Okay, kalau quality ni kita tahu kita punya dealer dia memang berminat untuk apa? Bina kejaya ni. So kita guide dia ke arah kejaya. So kalau quantity pula ramaikan tim. Maksudnya non-stop bersharing. Kita tak tahu potensi antara investor kita yang mana yang betul-betul minat nak jadikan KM ni kejaya ataupun dia memang betul-betul nak simpan dia punya peribadi dia. Okay, so terpulanglah, tapi kita kena decide benda tu. So rutin harian adalah penentu kejayaan. Inilah yang Liza cakap tadi. Kalau duduk atas kaki, goyang kaki je, memang kita tak dapat apa-apa. So kalau setakat nak jadi dealer untuk beliau sendiri, no, tak ada masalah lah. Tapi kalau betul-betul nak dapat income yang macam tadi kan, testimoni yang pendapatan beribu-ribu tadi, kena ada rutin harian tu. Kena ada goal dan apa nak buat hari ni. Macam Liza, memang Liza akan
settlekan kerja rumah pagi tu, petang tu Liza akan start buat sharing non-stop. So ada masa juga untuk Contimeter. Sebab apa tahu? Sebab bisnes yang lama Liza lagi stres daripada yang sekarang. Bisnes lama you tak promote, tak broadcast, memang tak ada income. Tapi dekat Contimeter you guide saja. You cuma share je peluang ni pada mereka yang memang tercari-cari platform untuk lindungi harta mereka dengan emas. Share saja. Dan mereka nak ke tak nak tu terpulang. And then kita buat je. Okay? Kita buat je kerja kita. Macam tu. Sampai kalau bisnes lama stres ni, ya Allah, aku tak buat lagi ni, aku tak buat ni lagi. Macam, dia macam serabut sangat. Okay? Tapi yang ni, selesai cakap, santai-santai saja, berkongsi saja. Non-stop sharing. Okay? Kemudian, kemudian manfaatkan media sosial. So macam mana ni? Kita bina kepercayaan melalui personal branding. Sekarang Contimeter dah meluas sangat. Orang dah kenal dah. Sebut je Contimeter, orang akan, oh Contimeter. Tapi dia macam bila ramai dia kena pilih tahu yang mana lebih qualified. Macam tu. So macam kita lah kena menonjolkan diri. Kita cakap, oh akulah yang person yang boleh you all percayai. So kita kena buat personal branding dekat Facebook, kat WhatsApp status kan, kat TikTok. Sebab dah ramai dah buat Contimeter ni. So orang akan pilih tahu, orang akan pilih, oh dia ni bagus, dia ni jarang-jarang update. So macam takutlah nak join, nanti dia tak pandai guide aku. Macam itulah. So kita kena ada personal branding, tunjukkan kelebihan kita. And then create Telegram group. Macam Dr. Vida ada Telegram group sendirilah kan. So bila orang tekan je apa itu Contimeter, klik keluar apa benda Contimeter. Contimeter patut share. Dia klik je Telegram tu, dia dapat short info. Hebah yang terkini. Dia boleh baca on the spot. Kalau nak pergi search lambat kan. At least Telegram tu dia short, dia tekan je. Macam Dr. Vida memang suka Telegram channel Dr. Vida. Sebab tekan je, dia keluar. So boleh dapat short info kat situ. And then fokus berkongsi mengenai kelebihan emas Contimeter. Non-stop cerita pengalaman sendiri beli emas. Beli GSA ke GCA ke kan. Kita beli untuk selamat ke belanja hangus. So ceritalah. Aku buat GCA, 2 hari dah dapat cashback masuk account. So aku ada emas sekian, aku dah hanguskan berapa RM dah aku hanguskan. Tapi aku ada simpan emas dalam holding inventory. So cerita daripada pengalaman sendiri. And then GE10 pula, gandaan. Invest sekian, bila terminate dapat sekian. So macam kita berkongsi daripada situasi semasa lah. Kalau macam sekarang emas tengah naik kan, kita tunjuk graf emas naik, and then tunjuk testimoni keuntungan E10, ataupun bila gaji je GCA, aku buat GCA ni sekian. So macam berkongsi mengenai pengalaman lebih senang dan lebih deep, maksudnya lebih orang suka, orang berminat nak tahu lagi. Kalau kita cerita secara random, kita tak buat, tu lebih susah lah. Orang pun tak percaya sangat. Sebab bila kita tunjuk real, kita keluarkan emas fizikal, buat video TikTok. So macam, oh dia dah keluarkan emas fizikal. So adalah emas fizikal Contimeter. Macam tu. Sell the product. Macam Liza cakap tadi lah. Cerita tentang kelebihan GCA, apa, GE10, GSA. And then, sell the team. Maksudnya, tunjukkan kelebihan tim kita, TGC. So orang percaya, TGC ni ada selalu buat BOP secara fizikal. So dia aktif lah. Maksudnya aku kenalah join tim ni. Macam tu. So bila kita join, kalau kita ada apa-apa aktiviti je, update je kat WhatsApp status ke, dekat Facebook ke, tim TGC buat BOP, speaker-speaker hebat kan. So macam kita menggalakkan orang pilih tim kita lah. Sebab tu dia ada sell the team. Maksudnya kita tunjukkan tim kita dan cerita kelebihan produk kita. Itu adalah salah satu tips lah. Itu sahaja tips daripada hari ini. Sekian, terima kasih. So ada tak apa soalan nak tanya? Alhamdulillah kita dah selesai sesi slide. So kita mungkin boleh buka soalan pada puan speaker kita pada malam ni. Respon semua sangat memberangsangkan. Ada respon, dia cakap best speaker malam ni sebab bercakap dari pengalaman dan elaboratekan point dari slide. Terima kasih banyak-banyak.
Dia ada ucapan. Okey, ada soalan ke untuk puan speaker kita pada malam ni, Didi Nurliza kita? Pada siapa yang mungkin ada soalan berkenaan, dia dah jadi introducer, sekarang ni tengah nak susun-susun strategi. So macam mana kaedah dia ke, macam mana ke, boleh tanya. So kita buat Q&A session lah sebentar. Kalau ada, terbaik Ah, Didi Liza, tahniah, inspired sangat. Okey, ada soalan mungkin insyaAllah? Assalamualaikum Puan Puan Didi Ila nak Liza, tanya. Liza. Puan Liza. Puan Liza, Puan Didi Liza nak tanya sikit ya. Macam mana cara Puan waktu mula Puan sebagai introducer kan, Puan nak approach klien untuk beli JE10 ni? Okay. Okay, masa mula jadi producer, tak tahu nak cakap rezeki ke tak kan, tapi kebanyakan Liza punya stranger tu, dia orang tak minat GSA, tak minat GCA, dia orang minat GE10. So macam Liza cuma berkongsi macam biasa, cara yang biasa, ceritakan macam mana kita beli GE10, kalau beli 1,000 dekat luar kedai sana, kita dapat 4 gram. Makcik, kalau makcik beli kat content meter, makcik dapat 40 gram. So macam, makcik nak 4 gram ke 40 gram? Macam tu. So nampakkan yang 40 gram tu. So kita akan tunjuk bila emas naik kita jual dapat keuntungan sekian kan. Kalau kat kedai emas cuma dapat 100, tapi kalau 100 ke RM10 yang slide Dr. Vida tu tak ingat dah. Tapi kalau GE10 berapa kita dapat. So Liza comparekan yang kedai emas dengan counter metal. So cerita je sebab makcik-makcik ni kalau you tak ni ada makcik ni dia dah 6 bulan tau follow Liza. So macam lama-lama tu kan cakap, tak boleh jadi dah Liza. Saya nak join juga. Saya nak beli yang gandaan tu. Yang ada 40 gram tu. So dia nampak kat situ tau makcik tu. So dia invest 10K. 10K lebih kurang berapa minit 10K sebab dia ada 10K dalam bank ni dia buat keluar semua. So dia macam itulah rezeki Liza jadi Lila dah cakap tapi mereka berminat dengan GE10 tu. Kalau tak cerita mereka tak tahu. Mereka tak tahu pun pasal GE10 tu. So cerita saja. Jangan risau cakap tak ada lah makcik tak ada duit lah kot nak beli. Jangan Underestimate. jangan macam tu. So makcik tu dah 6 bulan tak ada register pun. Asyik tanya je. Bila nak register ni? Tapi bila sudah register, ambil kau 10K dia invest macam itulah. Macam Liza. Okey, soalan seterusnya daripada My Dex Tersen. Assalamualaikum, macam mana nak lihat total group sale di dalam sistem? Dia sekarang ni tengah road to dealer. Terima kasih. Nak tunjuk ke? Dia sebenarnya kena soalan dia ni dia nak tengok total group sale. Mungkin boleh mohon daripada referral anda sendiri sebab referral boleh bagi tahu total group sale kita tu dah berapa unit ataupun dah berapa orang bawah kita sebab yelah orang register bawah kita dalam masa sama kadang-kadang dia terus beli, tiba-tiba dah jadi introducer dah hilang. So kalau boleh that's why saya rasa setiap kelas saya ataupun setiap kali whatever BOP physical whatever saya memang selalu tekankan ataupun speaker-speaker lain pun ada juga tekankan kalau boleh hubungan kita dengan referral tu kalau boleh jangan terlalu jauh ataupun jangan tak kenal langsung sebab dia banyak boleh bantu kita especially on soalan macam ni lah. Sebab kita nak tahu kan berapa orang dah bawa kita ataupun dah berapa total sale group kita. Sometimes kita terlepas pandang mungkin tinggal 2 unit lagi je. So direct referral kita tu sebenarnya sangat membantu especially yang dealer di atas kita tu. Dia sebenarnya boleh bagi informasi pasal benda-benda macam ni. Okey, soalan seterusnya daripada Syahid Mansur. Ada tip ke untuk approach klien yang dah biasa dapat untung dengan forex trading? Soalan ni berat juga ni. Silakan Puan Didi Nurliza kita kalau ada pengalaman. Saya ada seorang klien yang bermain dengan forex jugalah. So dia nak bila dia jumpa Liza, Liza cerita pasal GE10 kan. Dia emas turun, dia cakap tak ada kena top up bagai kan. Tak perlu top up and then tak ada margin call kan. So macam betul ke? Betul lah. So macam tak payah risau. Tak perlu risau apa-apalah maksud kalau emas turun pun kan. Lena tidur tak perlu risau pun sebab apa kita tak perlu top up apa-apa. So biar je emas tu naik balik nanti kita akan untung. Kita tak ada invest berapa. Lebih kurang 24K. So macam
kita kena yakinkan lah, maksudnya kita kena beza juga forex tu macam mana. Liza tak tahu pasal forex tu, tapi at least Liza tahu pasal point-point dia, tak ada margin call, tak perlu top up, macam tu. So Liza share testimoni yang banyak unit tu, contoh Dato' Faizal selalu share banyak unit tu kan, share pada dia. So dia macam, oh best juga ni kan, content meter. So dia tak perlu nak risau pasal top up tu lah, margin call tu. Ya, margin call sangat penting sebenarnya penerangan kita. Kalau orang nak comparekan kita dengan trade platform yang lain lah. Sebab trade platform yang lain seperti saham ke, forex, kripto, dia kadang-kadang dia memang ada margin call supaya dapat save modal kita yang awal tu. Kalau kita tak top up margin tu, bermakna kita akan rugi lebih teruk. Itu konsep margin call lah. Macam kita kalau rasa kita beli hari ni, tiba-tiba harga besok lusa jatuh, apa yang kita boleh buat, kita simpan kerana kita hanya bermain dengan masa lah. Kita hanya memperuntukkan masa untuk tunggu. Selagi mana proses penjualan tu tak berlaku, selagi itu kita boleh kategorikan dia belum rugi. So bila kita rasa harga dah okey, berapa persen kita dapat, kita buat proses jualan tu, barulah kita dah untung. Selagi mana kita simpan, belum dipanggil rugi. Memang harga jatuh, yes, betul. Tak nafikan harga emas memang turun dan naik. Okey, daripada Dr. Wida juga respon daripada soalan tadi. Forex high risk high return, ada margin call for sell. QM low risk and high return, hanya perlu holding power. Yes, holding power tu sangat penting. Terima kasih Dr. Wida. Itu sebenarnya holding power kalau ada unit-unit kita yang masih belum terjual. So holding power tu sangat penting. So that's why saya selalu advise klien saya untuk kalau nak buat belian GAE ni, kalau boleh gunalah duit lebihan. Janganlah duit yang kita nak gunakan dalam masa terdekat tu. So kalau ada duit lebihan yang mana kita rasa kita nak simpan, especially di tempat-tempat lain tu, kita boleh consider lah untuk beli unit-unit GAE ni. InsyaAllah dia kita boleh anggarkan dalam setahun Didi kita ada mungkin 3 atau 4 ataupun 5 kali kenaikan dalam masa setahun. So setiap kali kenaikan 4 kali dan 5 kali tu, insyaAllah kita boleh dapat profit yang lebih banyak daripada medium-medium yang lain lah. Mungkin minimum pun 10% pun dah banyak juga. If we can simpan lagi ataupun kita dah boleh dapat buat prediction yang mungkin akan naik sampai 3 ke 7%. Kalau GA 10 kita dapat 10, kita dah dapat 70%. Macam itulah kaedah dia. Okey, so kita buka lagi soalan. InsyaAllah ada soalan lain? Ada soalan lain? Mungkin boleh buka mic ke kalau nak tanya ataupun terus boleh explain sikit holding power. Maaf saya baru belajar. Okey, mungkin Didi boleh explain sikit pasal holding power ni. Okey, holding power ni kita kena tunggu je lah masa untuk kenaikan emas. Sebab GE10 tu dia kata bergantung kepada harga emas dunia, sepenuhnya pada harga emas dunia. So kita tunggu je emas tu naik. Sebab dalam graf pun dia ada time turun dan time naik kan. So kita walaupun tak pada baca graf lah, macam Liza pun tak pada baca graf, tapi kita tahu basic lah. Maksudnya dalam setahun tu, dalam previous kan, history kita ada naik turun emas tu kan. So bila emas naik harga turun, kita tunggu je harga emas tu naik semula, baru kita jual. So holding power tu ialah kita tunggu sahaja emas tu naik semula. So jangan risau kalau dalam keadaan position loss ke, jangan pergi tekan terminate lah. So tunggu saja sebab dia loss on paper saja, tapi kita belum kalau selagi kita tak terminate, kita tak akan rugi apa-apalah maksudnya. Okay, so tunggu je harga emas tu naik. Okay, itulah maksud holding power. So kita ada simpanan lah. That means duit yang kita beli GAE tu kita rasa kita nak simpan dan tak ada isu untuk kita pakai dalam masa terdekat. Okey, ada soalan lain? Mungkin daripada sahabat-sahabat yang lain? Nak tanya lagi boleh tak? Satu soalan lagi. Boleh, silakan. Maaf nak tanya. Apa ni sebab kalau macam saya sekarang introducer kan. So macam Terputus soalan dia. Dengar dia introducer je. Boleh dengar? Dengar. Okey. Macam contoh saya introducer. So sekarang macam kalau cara nak approach, macam Didi Liza pernah tak ada pengalaman yang dapat rejection
dari stranger ke, dari kawan-kawan ke apa ke, bila kita approach dia orang kan. Lepas tu macam mana Didi Liza buat nak 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 apa? Nak bagi dia orang join juga ataupun beli juga unit GAE ni. Cara Didi Liza buat macam mana kalau dia orang reject pada pertama kali tu. Kut ada pengalaman lah bab ni. Okay, kalau bab rejection ni cakap memang banyak tau. Masa Liza join, beribu rejection. Saya rasa hampir semua orang dalam ni yang dah Ada. introducer pun rejection tu saya rasa biasa. Aduh, memang daripada zaman bisnes lama-lama pun sampai sekarang. Rejection Ah. memang biasa ada, memang ada. So, apa yang kita boleh buat, positifkan lah. Maksudnya, kalau orang tu tak nak, kita tak perlu paksa dia. Kita yang kena buka mata dia, kita kena share pengalaman kita buat. Kalau yang kita buat, share testimoni orang yang buat. So, tak perlulah nak approach, paksa dia beli J10, tak perlu. Kalau dia tak nak, tak perlu paksa. Liza, klien Liza tak pernah Liza paksa, ataupun kita selalu duk follow up, bila dah register ke, dah beli ke emas, tak pernah kita pergi follow up mereka. Mereka sendiri yang buat. Ada yang register dah hampir berbulan-bulan, tak buat apa-apa, account zero tau. Tapi apa dia tengok, Liza share dalam group. Liza ada group support Liza sendiri tau, group kecil. Group kecil Liza sendiri. Liza start pada introducer walaupun 10 orang, Liza masukkan dalam group support Liza yang 10 orang tu. Pada 10 orang sekarang dah kemah hampir berapa? 300 dah. So macam group support tu penting lah. Dia kita share, kita buat yang ni, kita share. So mereka nampak. Dan lepas 6 bulan, dia akan, Liza, macam mana nak login ya? Sampai nak login pun tak tahu tau. Sebab apa? Sebab dia tak serius. So tak serius. So bila dia nampak, dia baru nak login, baru nak belajar account. So dia tak paksa mereka. So mereka yang cari kita sebab dia nampak peluang dan juga apa yang orang lain pun terima, okay? Manfaat solusi yang disediakan oleh Continental ni. So tak perlu paksa. So kalau daripada duit, dia tak akan bercakap banyak lah. Dia 10K pun dia akan invest je. Percayalah. So macam customer Liza tadi yang makcik tu 6 bulan tengok kan. Tak register pun. So lepas 6 bulan dia cakap tak boleh jadi Liza, hari-hari tengok macam duk status hang kan. Terus makcik tu register, terus dia book sekali kan 10K. Macam itulah. So konsisten sharing, cerita santai-santai, apa yang buat setiap hari, beli GSA RM10, buat GSA rendah RM150 walaupun suri rumah. Macam tu. Sebab Liza cerita dari segi pengalaman Liza sebagai suri rumah lah. Walaupun duduk rumah kan, tak ada idea nak buat apa, screenshot, ni RM10, reset aku beli. Macam itulah. Cerita je pengalaman. Maksudnya slow and steady lah. Buat je, sharing je. Sharing je. Cik kalau tak tahu pun, ambil lah ayat sikit yang dekat Facebook kan. Berkaitan dengan emas. Mereka selalu buat short-short. Ya, betul. Kan. Ayat tu screenshot. Dan masuk dalam WhatsApp status. Kod yang paling best nak kongsi, biar menyesal beli daripada menyesal tak beli. Itu antara benda yang paling best lah. Masuk dalam WhatsApp. Jadi short dalam WhatsApp. Itu antara posting yang paling awal saya post dekat WhatsApp story. Biar menyesal beli dari menyesal tak beli. Ni harga tengah naik ni, barulah menyesal. Itu harga dah 60 tak nak beli. Harga 61 ni saya rasa 2 minggu lepas ataupun 3 minggu lepas. Sekarang ni harga dah 63, dah dekat menghampiri 64. Tak beli kan? Rasanya nak tunggu harga 59, memang tak lah kot. Okey, daripada Didi Abdullah, ya betul, dah Didi pun masih ada rejection. Macam Didi Nurliza, saya rasa sampai hari ni pun mungkin ada elemen rejection tu. Saya rasa bukan Didi saja, mungkin Dr. Widya sendiri yang merchant ni mungkin pun ada juga masih menerima rejection. So kita tawakal je, insyaAllah kita fikir positif dan terus jalan ke depan. Daripada Nadi Hazizi, saya kalau reject next, tak boleh nak paksa juga, nanti orang tak selesa. Ya betul. Betul. Daripada Ahmad Suzali, Abang Suzali, memang betul rejection tu biasa. Yes, betul. Daripada Puan Fiza Ahad, biar je kalau yang tak nak tu. Okay. So daripada Dr. Vida sini, percayalah yang reject ni one day dia akan datang balik cari kita. So, setuju. Yeah, betul. Setuju, ya. Daripada AKMS, betul rejection selalu ada. Okey, kita buka lagi soalan-soalan.
sebab kita ada baki dalam 10 minit lagi, insyaAllah. Kalau tak ada soalan, mungkin kita boleh bagi kata-kata akhir daripada puan speaker kita untuk sahabat-sahabat ataupun kata-kata semangat untuk diorang terus mengorak langkah diorang ke dealer, seterusnya ke Didi dan sampai ke merchant, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Okay, so kata-kata akhir lah. Bagi Liza lah kan, KM ni tak susah. Tapi percayalah dia, percaya pada company, kita kena percaya, kena ada strong kepercayaan tu. Sebab kita akan ada orang yang rejection sekeliling kita tu, dia akan jadi, lalat yang setiasa bergerak kan. Dia akan, so macam kita kena strong, kita sendiri kena strong dari segi company, syarikat, and then background dia, and then produk dia. Jangan goyah. Sebab setengah orang viral sikit je, Liza betul ke ni? Pasal PW group tu kan? Ya, saya mangsa. Allah, macam dia orang macam, diorang ni confident ke tak confident selama kita simpan emas ni? Orang tak, ni kan, bila orang tanya macam dia query kan, kita kena kuat, kita kena percayalah. Kita punya company kan, kita kena percaya. So, janganlah goyah lagi dengan viral-viral yang kat sekeliling tu lah, okay? So, kita ada tahu matlamat utama kenapa jadi dealer ni. Sebab Liza ada matlamat Liza sendiri. So, bila ada matlamat, ada goal yang jelas, kita akan capai juga kat situ. Kalau macam, alah tak apalah, santai-santai je lah buat. Lambat lah. Okay, macam tu. Okay, itu saja. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada puan speaker kita. Perkongsian yang sangat jelas, yang sangat mantap, dan pada siapa-siapa yang mungkin terlambat join ataupun ada yang terlepas info-info daripada speaker kita tadi, jangan risau, insya-Allah besok waktu pagi ataupun selalunya waktu pagilah kita akan bagi recorded version dalam grup so boleh dapatkan recorded version tu seawal pagi besok, selewat-lewatnya dalam tengah hari lah kita akan bagi, kita akan sebarkan ke semua grup. So jangan risau kalau ada yang tertinggal ataupun mungkin terlepas informasi berkenaan dengan slide tadi ataupun apa-apa yang puan speaker kita kongsikan tadi. Okey, kata-kata yang sangat hebat, kongsian yang sangat hebat pada malam ni. Siapa-siapa yang tengah nak plan untuk jadikan Quantum Matter ni sebagai kerjaya, kita boleh ambil apa yang semangat ataupun goal daripada Didi Nurliza tadi. Walaupun dia hanya suri rumah, dia matlamat dia sangat tepat dan sangat jelas. Yang saya rasa benda tu susah orang nak buat lah. Sebenarnya ada niat untuk tolong mak dia, dan dia dah niat dalam hatinya income daripada Quantum Matter tu, saya rasa separuh ataupun lebih daripada separuh tu adalah untuk mak dia. So saya rasa benda tu kita sendiri kena betulkan niat kita lah. Sebenarnya niat tu ikhlas tak ikhlas tu nombor 10, nombor 50. Sebenarnya kita kena betulkan niat dulu. Ikhlas tu kita pun tak tahu. Sebenarnya tak ada siapa tahu ikhlas tu. Entah kita sendiri pun tak tahu kita ikhlas pun tidak. Tapi nawaitu tu sebenarnya penting. Okey, lagi satu buat yang bertanya tadi, puan yang bertanya tadi, saya rasa daripada Kedah ikut logatnya. Saya pun tak pasti. Kalau dari Kedah, okey, terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti kelas Zoom kita pada ni. Dan dari Kedah, dari Jitera. Dari Jitera, alhamdulillah. Nama puan siapa puan? Bibi Nur Syafina. Bibi Nur Syafina. Okey, untuk puan Bibi jangan risau. Saya pun pernah melalui proses introducer. Bukannya puan saja, saya rasa di Dr. Wilda pun melalui proses introducer. Kita semua melalui proses introducer dan melalui fasa introducer naik ke dealer. Dan proses rejection tu daripada introducer. Sebab saya rasa tahun 2001 siapa yang join, saya rasa masa tu lagi masalah besar lah. Sebab tak ramai yang buat macam mana dia nak. Dan alhamdulillah mereka-mereka yang 2021 tu, macam puan speaker kita malam tadi, di diri ni daripada 2021, saya rasa dia punya orang panggil apa, cabaran lebih dahsyat lah daripada kita sekarang ni. Sebab saya rasa dah ramai yang saya dimaklumkan almost 400,000 plus yang dah join Quantum Matter ni. So ada ramai lagi yang dekat luar tu yang masih belum join. So tak apa, kita jalan terus, jangan risau. Saya pun alami rejection daripada family terdekat, daripada kawan terdekat. So jangan risau benda tu.
So nanti kawan dan family terdekat tu nanti dia mula-mulalah start message kita balik. Cerita balik, hari tu aku macam tak berapa faham lah. Contohnya. Jiran kita, kau memang buat benda tu ya? Aku ada kawan office aku buat juga apa benda tu ya? Macam tu lah. So yang penting macam Dr. Wida cakap tadi, keep sharing. InsyaAllah keep sharing. Kalau Allah tahu niat kita, Allah nampak usaha kita, dah Allah dengar doa kita, dia akan makbulkan. So insyaAllah. Sebenarnya saya suka topik ladder to success ni sebab saya lah antara seorangnya yang tengah membina kerjaya saya sendiri setelah perniagaan saya menerima impak daripada pertukaran kerajaan. Saya memang kena maklumkan juga. So saya antara yang terkesan lah. So saya ambil inisiatif ni untuk, saya rasa rezeki tu hak Allah kan. So kita, yang penting kita usahalah. So alhamdulillah kita pun dah sampai ke penghujung rancangan kita pada malam ni. Saya pun nak ambil peluang untuk memohon ampun dan maaf diri saya sendiri jika ada terkasar bahasa ataupun ada tersalah maklumat ataupun ada yang mengguris perasaan siapa-siapa partisipan pada malam ni. Saya ingin mohon ampun dan maaf. Yang buruk, yang tak indah tu semua datang dari saya, yang cantik indah itu semua datang dari Allah. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wida, pengasas TGC sendiri, dan juga yang memberi platform ni pada kita, Zoom kelas ni pada malam ni. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana dapat kita berkongsi dengan lebih ramai lagi, sebab saya yakin tiap-tiap malam yang partisipan masuk ni betul-betul baru siang tadi masuk content mentor, baru siang tadi masuk grup, tiba-tiba dah dapat link Zoom, dia pun masuk. So siapa-siapa yang baru tu, selamat datang, dan insyaAllah jangan fikir anda keserangan, kami akan bantu dan terus jalan ke hadapan. Dan kalau boleh, kalau ada perkongsian yang bagus, kongsi-kongsikan dengan orang keliling anda. Kita ambil manfaat sama-sama. So alhamdulillah, saya tak nak ambil masa panjang, kita pun dah sampai 10.30 malam. Saya sudahi sesi kita malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di siri yang akan datang, InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam.